kepada semua penonton kita pada hari ini. Bersama saya Nabila, hos anda dalam rancangan Edu Fly High bagi episod 2. Jadi saya bukanlah kesorangan pada hari ini. Saya membawa tetamu jemputan kita yang sangat cantik, sangat manis orangnya. Mesti semua tak sabar nak tahu kan siapa. Tanpa membuang masa, kita menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Hi everyone. Hi Bella. Hai Aina. Jadi kita dah ter-reveal nama dia kan. Okay, tapi kita naklah juga dengar suara Aina kita ni. Jadi sebelum kita mulakan segmen kita seterusnya, kita naklah Aina ni perkenalkan diri dia. Silakan Aina. Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Nama dia Nur Aina Mardia. Boleh panggil Aina ataupun Mardia. Saya merupakan Majlis Perwakilan Pelajar daripada Fakulti Pendidikan. Salam perkenalan. Okay, jadi kita dah kenal Aina ni. Tanpa membuangkan masa, kita teruskan ke segmen seterusnya. Stay tune. Hai, bersama kami kembali dalam segmen Kami Review Anda Telio. Okey, jadi apa produk yang kita ada pada hari ini? Okey, nampak dari atas meja kita hari ini kita ada dua produk, iaitu yang pertama kita ada apa ni Aina? Kita ada Ni saya bacakan Aha. Nama dia Cheesy Tortilla Nachos. Kelazatan dalam setiap gigitan. Betul. Cheesy Tortilla Nachos ni adalah daripada rangup.co. Nampak daripada dia punya stiker pun dah terliur kita tengok. Lepas tu nampak sedap kan? Tengok pun nampak sedap. Lepas tu ada sauce cheese pula tu, like macam I'm very excited actually. Okey. Sebenarnya Cheesy Tortilla Nachos ni ada dua perisep, iaitu yang pertamanya spicy. Kau nampak dia merah-merah sikit. Okey, yang keduanya ialah BBQ. Ah. BBQ. Nampak warna dia pun macam lain sikit. Okey. So BBQ ni dia macam lebih kepada budak-budak makan atau orang yang kurang pedas, dia bolehlah makan BBQ ni. Sesuai untuk mereka yang kurang minat pedas atau budak-budak. Okey, tapi kalau spicy ni dia macam pedas lah sikit. Okey. Dan dia didatangi dengan cheese yang Aina cakap tadi tu. Ada cheese. Tapi cheese ni dia ada dua saiz tau Aina. Satu saiz regular, nama dia regular, dan satu lagi Aina tahu tak dia panggil apa? Jumbo. Wow. Satu lagi saiz jumbo. Harga dia macam mana Aina? Okay, kalau harga dia pula ni, yang kecil ni dia harga dia RM15 sahaja. Yang kecil ni RM15 sahaja, boleh pilih antara spicy atau BBQ. Dan yang besar ni dia hanya tambah RM1 je Aina. Wow, very berpatutan. And tengok dia punya sos pun memang sampai ke penutup. Sangat penuh, sangat padat. Memang tak ada rongga lah dalam ni, memang confirm. Wow. So apa tunggu lagi Aina? Jomlah kita rasa. Ayo. Kita rasa. Saya suka merasa-rasa ni. Kita buka dia punya seletip dia dulu. Yang ada dekat tangan Aina ni adalah BBQ. So kita nak rasa kosong dulu lah. Boleh kita rasa yang kosong dulu. Sangat rangup. Sangat-sangat rangup. And sangat sesuai untuk Kanak-kanak kan? Yes. And dia macam rasa jagung. Jagung. Macam jagung jajan kita masa sekolah-sekolah Yes, dulu kan? yes, betul. Oh. Kita try rasa dengan cheese pula. Okay, kita try dengan cheese pula. Not cheese je. Penuh you. Sangat sedap. Wow. It's not too cheesy. Mm-mm. It's just nice. It's like just perfect. Wow. Tapi rasa dia rasa macam cheese ni yang macam menaikkan lagi rasa dia tau. And cheese dia ni macam bukan yang biasa-biasa punya cheese. Macam sedap punya cheese lah. Macam KFC punya tapi lagi sedap. Ya, betul. Sangat-sangat betul. Kita dah rasa BBQ kan? So Aina nak rasa yang spicy punya. Sebab Aina jenis peminat yang pedas lah. Jadi kita nak try. Jom. Alright. Wow. Penuh you. So memang berbaloi. Satu barang berapa Bella? RM15 je Aina. RM15. So if you guys berminat, bolehlah pergi ke rangup.co untuk order. Saya baca dekat sini dia pun ada dekat Shopee. Ya betul. So boleh je guys buka dekat Shopee. So senang korang nak order kat mana-mana je. Dekat sini pun dah ada terterakan dia punya Instagram rangup.co dan juga contact number.
So ada So tiga boleh cara. WhatsApp je lah. Yes, boleh WhatsApp je. Wow. Okay, kita nak rasa. Lagi sedap guys, serius sedap gila. Yang ni kena gila dengan kita. Kalau rasa macam tengah bosan ke atau sambil tengah dengar kelas kan, sekarang kita kelas pun masih lagi online, so bolehlah sambil-sambil makan. Makan ni memang best, memang sedap. And then like rasa dia ada rasa pedas-pedas tapi not too spicy yang menyengat. It's just nice. So kalau kita macam ngantuk ke, kita bosan ke, nak kunyah-kunyah, dia pun rasa dia tak terlalu berat sangat. So memang sesuai untuk dijadikan sebagai snack untuk kita makan. Betul? Berasa dengan cheese. Combination dengan cheese dia sangat sedap. Sedap. Memang super. Wow. Sedap. Ni kalau lama lagi kita boleh buat ni, dah habis satu pandang kita makan. Betul? Tapi banyak lagi kita nak buat lepas ni. Kita Tahan tutup nafsu. dulu. Tutup dulu, kita makan lepas ni. Saya baru pertama kali rasa cheesy tortilla nachos ni. Saya rasa saya nak beli dah. So Sama lah kita. So boleh nanti kita order sama ada dekat Shopee ataupun contact melalui Instagram ataupun contact melalui nombor WhatsApp yang tertera. Dekat sini dia cakap satu balang ni plus minus 250 gram. Banyak untuk harga RM15. Kalau dekat luar rasanya harga pasaran RM20, RM18. Tapi dekat sini dia Rangut.com ni jual RM15 sahaja. And dia punya scene pun very nice lah sebab dia punya bekas memang sedap. And kalau let's say kalau kita dah habiskan makan, kita boleh je nak masukkan jajan lain kat dalam ni. So it's very convenient. And mereka pun tipkan juga dekat luar tadi so that dia kedap lah supaya tak tumpah ke pecahkan. So it is indeed very good. So you should buy it. Yes. Recommend gila. Rasa macam nak lagi tapi tak apa, kita Kita simpan tepi dulu, tak tepi dulu. Okey. Jadi, seterusnya kita ada lagi satu produk. Cuba kita tengok sebelah kanan kita pula ni. Kita ada apa tu Aina? Kita ada henna rambut. This is inai rambut. Wow. Wah, inai rambut. Okey. Dengar cerita lah kan Aina. Inai rambut ni dia buat dekat rumah sendiri tau. Wow, memang handmade. Handmade. Dia bancuh sendiri inai rambut ni. Okey lah, sambil tu saya bacakan juga dia punya ingredients sebab dia ada tulis ingredients. Saya bacakan apa yang ada di pack. Dia adalah 100% natural, halal, treatment, beautiful hair dye. So macam kita kan sometimes kita rasa macam we want a fresher look, kita nak look yang baru. So boleh je kita pakai inai sebab dia totally halal. Dan ingredients dia pula adalah inai daun, air bunga mawar, minyak kelapa dara, minyak kayu putih, minyak lavender, pati air teh, gula, vitamin E dan juga minyak argan. Wow. Bahan-bahan dia pun sangatlah berkualiti. Sebab apa? Yang seperti yang kita ketahui, minyak kelapa dara, minyak lavender, vitamin E dan juga minyak argan sangat-sangatlah bagus untuk melembutkan rambut kita. Yes. Wow. Dan cara pemakaian dia pun nampak senang je. Bersihkan rambut dari minyak, kemudian sapukan inai rambut ke atas permukaan rambut, rapikan inai lapisan demi lapisan, and then biarkan sekurang-kurangnya selama 5 jam atau sebaiknya semalaman untuk hasil yang memuaskan. Kemudian bilas dengan air hingga bersih dan sapu siram untuk rambut yang lebih sihat dan cantik. Ini daripada siapa? Sebenarnya kan mak-mak kita kan rambut dah beruban. Tapi ada setengah mak-mak kita ni minat sebenarnya untuk inaikan rambut uban tu. Atau sebenarnya kita yang muda-muda umur 25 ke atas, mungkin ada keturunan rambut beruban, pun boleh kita pakai inai ni untuk kita macam merahkan sikit, coklatkan sikit rambut kita. Nak kita duduk kat kolej, jumpa dengan kawan-kawan kan, boleh juga. Betul tak Ina? Betul. So dia safe dan halal yang penting. So dia daripada siapa ni? Siapa dia punya pengeluar? Okey, dia daripada Wan Nur Husna. Dia pakai IG dia sendiri untuk jual henna rambut ni. Dan
sebenarnya dia bukan ada henna rambut je tau. Dia ada apa Aina? Wow, dekat sini dia ada inai celup, inai lukis dan juga nail Nail shiner. Oh wow. So untuk hari ni kami dapat inai rambut saja. So if you guys interested untuk tengok apa lagi dia jual yang kami sebutkan tadi, ada inai celup, inai lukis. So do go to her Instagram. Apa tadi Instagram dia? @1_Nur_Husna. Yes. Tapi apa tu lagi Aina? Dia macam bagi banyak-banyak barang tu. Okay, so sekarang ni Anda nampak ada sikat. Mhm. Wah, dia tengah sikat. Color pink, very Cantik. cute. So memang korang tak payah nak guna sikat korang sendiri. Dia memang dah bagi sikat. Dia bagi sekali dengan sikat lah, so that korang punya sikat tu tak kotor kena dengan inai. Betul. Lepas tu Anda nampak dekat sini kita ada, ini adalah dia punya, kita panggil apa ni? Shower cap. So korang lepas korang dah inaikan rambut, korang just sap. Pakai, biarkan semalaman atau sekurang-kurangnya 5 jam. Betul tu. Oh, and last but not least, Aina nampak, dia bagi hand glove, dia bagi glove so that kita punya rambut tak adalah terkena dekat tangan kan, tak adalah comot-comot. Betul. So kita sebelum kita pakai tu, kita pakai dulu dia punya glove. Lepas tu senang kan kita terus Yes. Lepas tu kita terus pakai inai dekat rambut dan kita nak sikat-sikat kan, tak nak bagi rambut kita kusut. Lepas tu kita biarkan sampai 5 jam. and senang sebabkan benda ni kan kita akan macam mungkin agak merimaskan, tapi benda ni kita tinggal buang je nanti. Betul, dia pakai buang. Betul. Easy. And kalau kita tengok dia punya inai pun kan, dia banyak lah. So memang cukup untuk kita punya rambut. Cuba Bella buka. Yang mana dia? Oh, this one. So dia punya, kalau you guys tengok kan, dia punya packaging sangatlah kemas sebab dia memang seal ya dekat sini. Dia memang dah seal betul-betul. So kalau kita nak pusing biasa-biasa tak boleh. Memang kita kena guna let's say tenaga sikit lah untuk kita buka. Bau dia. Macam bau. Wow, memang betul-betul bau inai Inai. daun. Inai daun yang kita buat sini, kita proses tu kan. Memang legit bau inai daun. So memang betul lah, dia memang gunakan 100% natural ingredients. And lagi dipercayai sebab dia buat sendiri produk ni. Betul. Wow, sangat hebat ya. Sambil belajar, dia pun buat juga produk Show sendiri. kan henna ni. Ambil bunga belakang rumah. Daun apa? Daun inai ni kan. Menarik. Menarik, sangat-sangat menarik. Sangat bagus ya, pelajar kita sekarang mereka bergiat aktif dalam bidang keusahawanan dan produk yang mereka hasilkan pun nampak sangat menarik. Okey. Dan Aina, sebenarnya kita ada lagi satu produk tapi kita tak letak atas meja ni. Sebab apa? Produk tu adalah sebuah buku atau dikatakan mungkin novel. Betul ke? Betul-betul. Novel. Student kita juga yang buat. Dia buat satu novel yang bertajuk Heartfelt. Yes, heartfelt. Oh, sebelum tu terlupa, excited tadi pakai kan, terlupa nak buka. Okey. Buku ni kita dah baca kan Aina kan? Ya, betul, saya dah baca. Cuba Aina cerita sikit macam mana buku ni. Okay, so buku ni saya boleh sebelum tu lah, apa kata kita bagi tahu sikit siapalah pengarang buku ni. Betul. Okey, pengarang dia adalah nama dia Sarah Azli. Okey, student daripada Tesset Education semester 3. Baru semester 3 dah keluarkan buku. Hebat betul ya pelajar kita. Bukan sekadar membuat bisnes makanan, inai, malah bahkan dia mengeluarkan buku terbitan sendiri. That is very impressive. Yes. Wow. So macam mana buku dia ni Aina? Okay, so buku ni yang saya terima sebelum ni adalah dalam berbentuk PDF dan buku ni dia punya genre adalah romance lah. Jadi kepada romance lovers, you guys bolehlah cuba buku ni. So honest review, my first impression selepas Aina habis membaca novel tersebut, saya menangis, sejujurnya saya menangis 15 minit tanpa henti because it was so beautiful. Dalam tu ada beberapa poem and then ada 3 short stories yang ditulis oleh penulis yang bernama Sarah Azli. It was very nice. The narration and then the way that she used her language, it is very very impressive. I would say it's very impressive. Wow. Setuju sangat tu Aina. Even kita yang macam bukan penggemar baca buku pun, bila you guys baca buku ni, serius, you guys akan feeling gila baca.
Sebab sometimes kalau kita baca buku, sometimes ada buku tu kita tak boleh nak relate. Tapi dalam buku heartfelt ni, kita boleh relate dengan situasi penulis ataupun characters yang dihidupkan dalam cerita tersebut. Jadi saya sekiranya Sarah Azli sedang menonton, saya nak cakap you did a very 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 amazing job because I love every short stories that you wrote and it was impressive. Yes. So impressive. Personally, I would say that I will read that book again. Totally. Okay, so bagi yang curious, berapa ringgit buku ni sebenarnya? Okay, dia ada jual dalam bentuk PDF macam yang kita orang baca dengan hanya RM2. RM2 je. RM2 dan dia ada juga jual dalam paperback which is dalam buku dengan harga RM16. Wow, so sangat convenient ya sebab yang Aina baca tu pun dalam bentuk PDF sebab sometimes kan like it's a hassle untuk kita nak bawa buku ke mana-mana, jadi kita boleh baca dekat phone. And before this point, Aina baca melalui laptop je. Aina buka, besarkan screen and baca. So olah-olah tengok movie tapi versi membaca. Yes. Sangat feeling. Oh my god. So harga dia sangat affordable kan Aina? Sangat-sangat affordable. And I rest assured guys, I guarantee you that this book is worth buying. Because mungkin bagi setengah pembaca mungkin akan rasa nampak macam klise sebab dia pasal kita sangat-sangat boleh relate ya dengan cerita, dengan characters yang ditonjolkan di dalam buku ni. Tetapi dalam masa sama sejujurnya saya banyak belajar about loving yourself and while loving others and then finding yourself and give love towards others too. So tak nak spill lebih-lebih, korang kena baca sendiri. Yes, korang kena baca sendiri. Memang best. Gila, sangat recommend. Okay, jadi setakat itu dulu kita punya promotion produk. Kita nak ke segmen seterusnya pula. Jadi kita rehat dulu. Nanti kita kembali lagi dalam segmen yang seterusnya. Stay tuned. Baiklah, sekarang kita dalam segmen kita sembang santai usahawan. Episod 2 ni topik kita ialah belajar sambil berniaga. Menarik kan topik? Sangat menarik. Okey, jadi mungkin first ni kita nak relax dulu. Kita nak Aina ceritakan pengalaman bisnes Aina sebagai seorang pelajar juga dan berbisnes. Okay, pengalaman saya sebagai seorang pelajar dan berbisnes. Alright, first of all, bermula September 2020, saya tentu kita dah masuk dalam ODL kan. Jadi saya pun di-approach oleh saya punya recruiter which is Nadia Amri. Thank you for approaching me. Jadi saya menceburi bidang bisnes melalui Mary Kay. Jadi starting daripada situlah saya berjinak-jinak belajar selok-belok perniagaan dan macam mana kita nak buat marketing, promoting, begitulah sedikit sebanyak saya punya pengalaman. Wow, Mary Kay guys. Mary Kay ni kalau tipulah kan kalau salah seorang kawan daripada kita tak ada yang join Mary Kay. Mary Kay ni besar gila. And kita nampak kawan-kawan kita, even Aina sendiri, saya nampak yang Mary Kay ni sangat membantu Aina tau sebenarnya. Sangat membantu Aina. And Mary Kay, bagi saya Mary Kay ni is a good choice untuk kita start kita punya business even masa student kan. Setuju, saya sangat setuju. Okay, jadi mungkin seterusnya nak tanya pada pendapat Aina lah kan, adakah perniagaan ni mengganggu waktu belajar Aina? Okey, kita bercakap secara jujur lah daripada pelajar kepada pelajar. Tipulah kalau apa-apa yang kita buat tak mengganggu pembelajaran kita. Tapi seperti yang sering kali diutarakan, kita sebagai seorang pelajar, time management tu sangat penting. Jadi saya tak boleh deny lah, sometimes memang saya terganggu jugalah masa saya dengan bisnes dan saya juga
menjalankan tanggungjawab sebagai majlis program belajar. Betul. Dan juga tanggungjawab hakiki saya sebagai seorang pelajar dan juga tanggungjawab sebagai seorang anak di rumah memang terganggu masa tu. Tetapi alhamdulillah saya slowly cuba untuk manage balik masa saya, susun jadual dengan betul. So kena ada effective time management lah dekat situ. Dan bisnes sangatlah membantu saya sebab saya dah lagi kerap membuat jadual, buat perancangan sebelum saya nak buat apa-apa. Jadi memang alhamdulillah saya cakap so far saya boleh manage lagi. Jadi boleh kita nampak dekat sini yang sebenarnya bisnes ni bawa kita kepada disiplin juga, betul tak? Ya, betul. Dia macam ajar kita disiplin diri. Kalau Jadi- bisnes kita tak disiplinkan diri memang susah untuk kita nak maju lebih ke hadapan. kan, betul? Okay, next ialah nak tanya, siapa sebenarnya dorongan utama Aina dalam perniagaan sambil belajar ni? Dorongan utama saya okay. Atau maybe supporter utama Aina lah. Supporter utama, jawapan saya mungkin klise tapi I will say my mama. My mama, if you're watching this, just know that you are always my number one supporter. Sebab Aina jenis yang tak boleh nak duduk diam. Aina tak boleh nak buat satu benda je. Sebab saya adalah seorang pelajar yang average. Jadi Aina suka nak ceburi bidang-bidang yang baru. Jadi Aina pun ada sedikit pengalaman mengajar sebab Aina cuba mengajar dekat pusat tuition dan bekerja di tempat lain juga. Jadi mama tak pernah halang Aina. Usually kalau Aina nak buat apa-apa, Aina akan tanya dulu mama. Even Aina nak bertanding untuk MVP sebelum ni pun, Aina tanya mama boleh ke saya bahasakan ni Kak Nak lah. Kak Nak bertanding okey ke? Macam ni boleh ke Kak Nak buat ni? And mama cuma cakap apa-apa yang Kak Nak buat, mama support. Yang penting jangan lupakan tanggungjawab sebagai seorang student. So I will say that she is my biggest supporter lah, pendorong terbesar saya. Wow. Okay, basically macam semua orang kan. Tapi ada juga kita sebenarnya daripada kita ni macam kita malu nak minta parents kita punya pendapat, nak cerita kita punya pengalaman sedih ke apa. Tapi cuba, kita sebenarnya kena cuba tau untuk approach parents kita. Sebab diorang ni sebenarnya walaupun macam mungkin diorang ni kalau ada yang tak rapat dengan kita ke, tapi sebenarnya diorang ni care. Betul, sangat care. And once you macam cerita you punya macam pengalaman masalah you dalam bisnes, macam stress ke apa semua, you boleh cerita dekat parents you sebenarnya. Betul. Mungkin kadang-kadang parents dia tak bagi respons yang baik, tapi at least dia tahu dengan apa yang kita tengah buat. Dia sebenarnya dia care, tapi biasalah dia kita kata orang tua kan, kadang ni dia nak tunjuk sayang tu tapi dia ego. So kita sebagai anak kita lah kena jadi air. Betul. Kita lembut. Betul, sangat betul. Jadi walau apa pun kita buat, cubalah kita ni macam cerita dekat parents kita juga. Okay. Jadi seterusnya, kalau lah nak tanya, jika ada orang sekeliling Aina ni jatuhkan Aina sebab dengki atau anything lah kan, apa yang Aina akan buat? Okay, soalan yang sangat menarik. Untuk Aina, I will say that I will not do anything about it. Unless kalau dia membuat satu fitnah ataupun tuduhan yang secara fizikal lah, saya akan ambil tindakan lah mengikut undang-undang. Saya pun civil human, so jadi saya kenalah mengikut undang-undang. Tetapi tak boleh tipulah, sometimes ada je orang yang tak boleh tengok kita senang. Macam kita buat apa-apa, dia pun nak sabotage, macam dia dengki. Tapi kalau kita tengok balik, untuk apa kita nak bazirkan tenaga dan juga emosi kita, masa kita untuk orang yang macam itu. Yang penting kita tahu kita buat dia tak salah, dan kalau betul ada salah kita reflect balik. Jangan jadikan benda tu sebagai satu beban, tapi jadikan orang punya dengki tu sebagai one step for you untuk naik ke atas. Tapi kalau, dan kita pun sebenarnya kita nak buat apa-apa. Kalau orang tak suka kan, itu dah pandangan dia. Kita bukan nak cakap, kenapa kau tak suka aku, apa yang salah aku buat. Dia macam tak ada salah pun, tapi orang kan manusia. Kita tak boleh nak ubah fikiran mereka. Jadi just go with your life, and kita juga kena berhati-hatilah. Meaning that kalau ada buat salah tu kita reflect, bukannya kita just ignore, tapi kita reflect juga. Yes. Betul. So macam any masalah, kita mungkin kena be matured lah sebenarnya. Betul. Walaupun sebenarnya susah kan perniagaan sambil belajar ni, tapi even masalah dengan kawan ke orang sekeliling, cuba be matured and
cari jalan penyesalan yang terbaik. Ya, betul. Tapi kan Bella, sometimes kita pun tak boleh lari lah dengan emosi kan. Betul. Kadang kita dah penat dengan assignment, lepas tu dengan stay up lagi, group discussion, meeting lagi. Jadi sometimes kita pun tak boleh nak elak daripada breakdown tu. Tapi jangan lupa untuk cari balik diri kita, cari balik pace kita. Jangan biarkan diri kita terawang-awang. Betul. Back on the right track. Yes, sangat setuju. Okey, seterusnya nak tanyalah, apa salah satu cabaran yang terbesar yang Aina pernah lalui sebagai seorang pelajar yang berbisnes, dan macam mana Aina atasi cabaran ini? Okay, Aina rasa cabaran terbesar untuk Aina adalah motivation. Sebab Aina jenis yang Aina cepat bosan. Aina sukakan aktiviti yang melibatkan Aina buat macam-macam perkara, tapi Aina juga cepat bosan. Dan bila kita berbisnes ni secara online, nakkan online memang sangat susah kita nak cari kita punya customer, nak attract orang, nak beli produk untuk orang nak percaya dengan kita. Lepas tu dengan kita belajar lagi, sometimes kita kena attend meeting tu, attend meeting ni, tapi tak boleh nak bagi masa, so dia sangat stress. So macam mana saya atasi adalah sabar. Memang klise dan macam pelik kan, tapi sabar and also perseverance. Sebab itu je cara yang kita nak pupuk diri kita. Memanglah biasa orang kata sabar aku ada had, tapi actually sabar tu sebenarnya tak ada had. Betul. Tapi sebab kita manusia, kita manusia yang tak sempurna, so kita ada banyak kekurangan. Jadi kita kena belajar untuk pupuk diri kita. Nak berjaya bukan mudah. Dia mama dan abang saya selalu gunalah dia punya term ni. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Hadapkan. Betul. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah ya. Ingat tu mama Aina dengan abang Aina yang cakap juga ke Aina. So mungkin korang boleh pakai juga apa yang Aina buat ni sebenarnya. Mungkin korang ada cabaran yang sama dengan Aina lalui. Korang cuba untuk bersabar. Okey, bersabar. Kalau kita Islam ni banyakkan solat, doa. InsyaAllah Allah akan bantu dalam perniagaan dan juga dalam kita punya study, kan? Dan pesanan bukan pesanan penaja lah, sedikit pesanan lah. Walau kita penat macam mana pun, jangan lupa untuk take a break. Sometimes it's okay untuk kita take a break untuk diri kita sendiri. Bukan sebab orang lain. Dan kalau buat suatu perkara tu, jangan buat sebab kita fikir pasal orang lain. Try to do it for yourself, because you want to see yourself to develop even better, as a better person. Okay, next nak tanya satu soalan yang agak menarik sebenarnya. Nak tanyalah, apa yang Aina akan buat dengan side income Aina dapat tu? Macam mana Aina nak spend? Aina spend untuk apa sebenarnya? Soalan menarik ya. Dia macam a bit private, tapi tak private pun sebenarnya. Basically, duit income pusing-pusing, dia sama ada akan pergi ke family ataupun kepada Aina punya keperluan. Sometimes adalah juga belanja diri kan, macam treat yourself with something good, with nice food, and then adalah juga lawa kan, beli kasut lah, beli benda-benda yang mengarut-ngarut, tapi belajar untuk control lah. Tapi basically my money usually it will go to my family and also myself, dan juga kepentingan yang diperlukan lah. Betul. Kalau saya kan, saya dapat duit banyak, nak pergi travel je tau. Travel tu nanti dulu. Saya habiskan study dulu, saya nak bekerja sambil travel. Tunggulah nanti Aina jadi apa? SD kan? Sales director. Wow. Mungkin time tu kereta pink dekat sebelah kita. InsyaAllah. Amin, doa-doakan. Okay, jadi mungkin setakat itu saja dulu. Kita nak share-share dengan korang tentang macam mana Aina ni survive sebagai pelajar dan juga buat bisnes. Nampaknya mungkin setakat ni dulu dalam segmen ni. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Bye. See you. Okay, hai, kembali lagi kita dalam segmen game. Jadi maksudnya kita sekarang nak main game sebenarnya Aina. Tapi ada bedak. Ada bedak. Tak tahu kenapa. Okey, tapi sebenarnya kita orang-orang ni tak tahu pun nak main game apa. Jadi kita minta producer untuk terangkan. Okey, permainan kali ini bertajuk Teka Jangan Kena. Seorang pemain akan diberikan satu cardboard yang mengandungi satu perkataan, dan pemain kedua haruslah mendeskripsikan perkataan tersebut
sehingga pemain satu dapat meneka dan pemain satu akan kalah jika menyebut perkataan tersebut. Bedak yang dilihat adalah untuk sebagai hukuman. Wow. Alright, soalan kita teruskan dengan perkataan yang pertama. Okay. Bella. Boleh? Tahu. Okay, jangan kena. Okay. Okey, boleh teruskan? Pemain diberi masa selama 5 minit sehingga pemain pertama dapat menjawab. Mula. Okay, Bella. Kalau kan kita pergi, you know kalau kita pergi merewang kan, ada ramai-ramai orang-orang dekat sini, panggil apa kan? Ramai-ramai. Ha. Kenduri. Dia- Ramai. Kenduri tu betul, dia macam orang-orang masak-masak kan, lepas tu tiba gosip. Apa kita panggil dia? Orang masak-masak Masak-masak. Oh, rewang lah kan? Rewang yang potong bawang. Yelah dia orang rewang. Okay. Tapi like macam ada satu term ni lah. Aha. Macam mana Okay. Bella kalau pergi, kalau teman mak lah kan, di rumah kawan kan, mesti diorang macam ada gosip. Panggil apa? Oh, makcik taman bersembang. Betul kan? Hampir-hampir dia macam taman lah. Okay. Tapi like dia macam apa yang kalau kita potong-potong kan, kita bawa nanti kita nak nangis. Apa Tak tahu lah. Apa potong nak nangis. Cili kot. tak, dia macam dia potong dia macam pedih, benda tu berair. Berair. Bawang. Yes. Lepas tu macam cuba yang taman tadi kan. Perkataan macam taman tu. Nama taman dia bawang ke? Nama taman dia bukan bawang. Nama taman bukan bawang kan? Orang dan bawang. Orang dan bawang. Makcik bawang. Yeah, betul. Alright, nampaknya Bella dah menyebut makcik bawang iaitu perkataan yang beracun kat situ. Oh, Maknanya Bella akan dikenakan bedak. macam tu kan? Okay. Macam tu kan? Okay, so dekat dalam ada bedak. So, kita bawang tu buat boleh dekat siapa? Bella kan. Okay, sebabkan Mak takut. Takut. kita nak buat sikit lah. Tak, no judgement We just Apa? Tak kahwin kan? Bukan. kan Simba. Oh, okey. Okey. Tak apa. Nanti dia kena. Nampaknya giliran saya. Okey, mari kita teruskan dengan giliran Aina. Okey. Aina. Ya. Aina tahu tak? Kalau dekat kedai sarapan pagi tu ada kuih banyak-banyak kan? Aina tahu tak kegemaran Bella apa? Tak. Teka lah, cuba teka. Kalau macam pagi ada kuih-kuih banyak tu kan. Cuba Aina teka, Bella suka apa? Donat. Tak. Bella kan suka kalau macam dalam tu dia ada inti. Inti? Ada inti. Lagi best kalau dia ada inti apa ni? Inti kentang. Kari kentang. Kari Wow. kentang. Tak, alah. Pau mana ada orang jual pagi? Ada ke? Oh ni, kalau ada juga ni. Isi dia, isi ikan. Pau tak ada isi ikan? Isi ikan. Benda tu ada isi ikan. Dia kuih. Kuih. Biasa orang Ganu makan. Sedap tau. Apa Pulau Panggang. Pulau Panggang daging ayam sedunding. Okey, nampaknya masa dah tamat. Alah. Pemenangnya ialah Aina. Kuih apa? Oh, kari pau. Alah. Okey, Bella sila terima Sedap. hukuman. Okay, untuk kali ni. Baiklah. Sebab Apa? Dua tangan. okay. Saya pegang jap. Okay, saya lihat saya sebagai
birthday dia hari ni. So kita nak Bella jadi kucing. Yeay, done. Alright, untuk pusingan terakhir, anda berdua diminta awesome selama 3 kali. 3 kali. Okay. Saya lemak osok-osok ni. Okay, awesome. Okay. Awesome. Aina dah menang dah. Aina dah menang. Oh, 3 kali. Okay. Awesome. 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 3 kali. Okay, pemenangnya Aina. Jadi Bella lah akan dikenakan. Okay, Bella. Ya, Aina Aina. craving satu makanan ni. Aina craving apa tu? Aina craving dia makanan ni kan. Dia paling dekat dengan puncak alam. Dengan universiti kita lah. Ada sangat dekat. Ada kat luar pagar Meru tu ada dia. Dekat dengan Petronas. Aina craving Petronas. Tak tahu lah Petronas kat mana. Saya tak craving Petronas. Tapi dia ada burger, ada aiskrim, ada ayam. KFC. KFC pun ada aiskrim. Tak mahu betul kan? Tak. Tak, KFC dekat Sazana. Ni dia keluar pagar Meru. Bukan pagar Sazana tak, dia keluar kat pagar Meru. Pagar Meru tu mana boleh keluar? Tu kan pintu belakang. Mana lah? Boleh. Tak boleh keluar. Alamak, yang Scan QR code boleh keluar. Alah. Makan. Oh, burger lah. Kan, Aina dah sebut kedai tu. Dia nama kedai tu. Oh ni, chicken cottage. Baker's Cottage. Oh lain dia. Oh Baker's Cottage. Baker's Cottage memang ada ayam. Tapi Baker's Cottage dia mau pada pastry. Yang ni dia ada ayam yang 3 kali pedas tu. Ayam Korea. Ayam Korea. Ish, Bella McD lah. Alamak. Alamak, tersebut lah. McD. Aina sebut. Okay, nampaknya Aina akan dikenakan hukuman. Yeay. Ish. Okay, Bella akan belanja saya McD. Tiba. Tak apa, boleh. Asalkan dia dapat hukuman. Faham. Balas dendam nampaknya. Aina pejam mata. Okay. Pejam mata tau. Betul tau. Betul tau. Dah kejam dah. Pejam tau. Tak keluar pula dah. Rasa kena sembuh ya. Faham, dia melukis. Sekejap lagi saya jadi canvas eh. Wah, ni betul. Okey dah. Wow. Ada cermin tak? Nak juga tengok apa jadi. Okey. Cantik Aina. Bella pun cantik. Comel. Terima kasih. Okey, jadi setakat ini saja program kita. Maksudnya disebabkan game kita dah habis, maka habislah program kita pada hari ini. Habislah episod 2 bersama dengan Aina cantik dan bersama dengan saya. Okey, lepas ni anda akan bersama dengan host yang lagi cantik daripada saya. Okey, nantikan episod yang ketiga dalam Edu Fly High. Jadi itu je lah. Thank you Bella sebab jemput Okey. Aina. So thank you. Okey, so mungkin kata-kata terakhir lah Aina nak bagi dekat semua. Kata-kata terakhir kan. Macam nak gun pula. Okay, so basically sebab tadi topik kita adalah berkenaan belajar sambil berniaga. So basically I just want to say that you guys make sure to follow your passion, and selagi awak masih boleh hold on to that passion, just go for it, and don't let anything else stop you, because only you know where and how high you want to fly. So seperti tajuk program kami kan, Edu Fly High, so make sure to fly high. Yes. Bye everyone. Okay, bye everyone.